Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah Umur dan akan bersama anda dalam program Koresponden Bernama, sebuah program yang menampilkan laporan komprehensif lagi eksklusif dari biru-biru bernama seluruh Malaysia dan wakil-wakil koresponden bernama dari serata dunia. Dan antara kupasan menarik hari ini, situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia. Rampasan penjualan minuman keras tanpa cukai. Kita mulakan dengan laporan terkini COVID-19. Ringkasan kes COVID-19 di Malaysia sehingga 11 Mac 2020, di mana kes disahkan positif 149 kes, di mana kes telah dirawat dan pulih 26 kes dan kes disahkan negatif 3,424 kes, di mana ianya masih menunggu keputusan makmal. 269 ini adalah laporan terkini yang diambil dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan terbaru sebuah salon rambut di sebuah pusat membeli belah di Kuala Lumpur di Taman Melawati mengesahkan seorang pelanggannya disahkan positif COVID-19. Dan sehubungan itu, operasi salon itu dihentikan buat seketika untuk serta-merta sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Dan selain di Melawati Mall, di Pejabat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Kuala Lumpur juga ditutup sehingga Jumaat ini untuk proses disinfeksi ke atas ruang pejabat dan kawasan persekitaran selepas dimaklumkan seorang ahlinya disahkan positif COVID-19. Di mana kita lihat dalam menangani kes COVID-19 ini, kerajaan terus mempertingkatkan peralatan perubatan sedia ada di pelbagai kementerian dan agensi sebagai langkah-langkah persediaan untuk menghadapi gelombang kedua penularan wabak. Dan ini adalah termasuk dengan meningkatkan bilangan petugas kesihatan, kemudahan makmal, klinik kesihatan dan hospital bagi merawat kes COVID-19. Malah menurut Perdana Menteri, kita juga memberikan penekanan yang kuat tentang isu ini agar rakyat lebih peka dan berwaspada dengan bahaya COVID-19. Di mana antara langkah-langkah pencegahan penularan wabak yang perlu dibuat ialah dengan menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter bila berhadapan dengan individu. Langkah pencegahan antaranya selalu mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi, seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun ataupun bahan pencuci tangan iaitu hand sanitizer, dan pastikan setiap kali kita memegang ataupun melakukan sentuhan, tangan itu sentiasa terjaga tahap kebersihannya dan elakkan daripada memegang mata ataupun bahagian sensitif dengan tangan. Dan dalam pada itu digalakkan juga masyarakat sentiasa mengamalkan etika batuk yang baik, iaitu menutup mulut dan hidung dengan tisu apabila batuk maupun bersin.
Okey, itu dia, kerap mencuci tangan dan menggunakan sanitizer, dan pastikan anda memilih sanitizer yang mengandungi alkohol ya, kerana alkohol sifatnya adalah membunuh kuman dan juga virus. Selain itu, bagi orang ramai dinasihatkan supaya tidak melancong ke negara-negara yang sedang mengalami wabak jangkitan COVID-19. Di mana semoga kita semua menjadi rakyat Malaysia yang berhemah dan sentiasa berjaga-jaga menangani krisis COVID-19 ini. Dan di mana adalah sangat disarankan bagi anda yang baru pulang daripada melancong ke luar negara atas apa jua urusan, anda mengambil langkah untuk kuarantin diri anda untuk buat seketika selama 14 hari daripada berinteraksi dengan orang ramai. Ini antara salah satu langkah untuk mengelakkan daripada menyebar, di mana kan berkemungkinan anda juga merupakan pembawa pasif kepada COVID-19. Itu tadi dapat kita kongsikan antara 7 langkah efektif untuk membersih mencuci tangan dan juga cara-cara untuk kita dapat mengelakkan tips untuk kita mengelakkan daripada berhadapan menjadi mangsa COVID-19, dan elakkan berinteraksi dengan orang ramai, sentiasa memakai topeng muka dan kerap mencuci tangan. Itu adalah tips yang dapat kita kongsikan kepada anda, dan di mana sama-samalah kita menjadi masyarakat yang berhemah dalam menangani COVID-19 daripada terus menular di kalangan masyarakat umum. Dan apapun, koresponden akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Anda masih bersiaran bersama saya dalam Koresponden Bernama. Dan sekarang kita beralih pula ke perkabaran berita dari Sandakan Sabah. I think that so far in Sandakan, the COVID-19 issue is still under control. Everyone is still conducting their daily business as usual. But for me, I would purchase face masks to have at home just in case. And I have hand sanitizer with me all the time. And I put extra attention on hygiene. We wash our hands regularly, and we avoid going to crowded places for the time being. Itu dia dapat kita saksikan segelintir daripada rakyat di Sandakan mula sedar akan perlindungan daripada COVID-19, dan itu adalah antara komen berkenaan isu COVID-19 di Sabah. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus sahaja bersama wartawan bernama di Sandakan Sabah, Nur Adika Bujang. Dan Adika, mungkin boleh kongsikan mengenai perkembangan isu COVID-19 di sana, dan di mana mengikut pemerhatian dan keadaan semasa terkini bagi pandangan Adika. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Rata-rata masyarakat di Sandakan dia tidak terjejas dengan penularan virus COVID-19. Sebaliknya mereka mengambil iktibar daripada penularan virus itu untuk meneliti dan mempertingkatkan amalan, menjaga kebersihan dan kesihatan diri pada setiap masa. Malah, satu program larian di Sandakan berjaya dianjurkan sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa baru-baru ini dengan penyertaan lebih 2,000 pelari. Walaupun ada yang memakai penutup mulut dan hidung sejak penularan virus itu, namun jumlah yang memakainya di Sandakan tidak begitu ketara. Bagaimanapun, kesedaran mengamalkan mencuci tangan sebelum memegang makanan dan minuman serta menggunakan cecair pembasmi kuman termasuk di tempat awam semakin meningkat di Sandakan. Okey Andika, dan mengikut pemerhatian Andika ketika ini, bagaimana tahap kesedaran rakyat di sekitar Sandakan terhadap COVID-19 ini? Langkah penjagaan bagaimana?
kita melihat tahap kesedaran di sini semakin tinggi sebab boleh dilihat di Sandakan tidak ada masalah mengenai virus itu, cuma masing-masing sentiasa berwaspada dan berhati-hati. Sebab itu kita boleh nampak ramai yang membasuh tangan di luar, menggunakan cecair pembasmi kuman, yang menjaga kebersihan, bergotong royong membersihkan halaman, macam itulah. Okey, Andika, kita nak tahu juga adakah stok topeng muka dan juga sanitizer mencukupi di sana ataupun ada kekangan tentang bekalan bagaimana? Di sini tidak ada kekangan bekalan. Topeng muka memang luas disediakan di pasaraya, di farmasi, di klinik-klinik dan di hospital. Memang tidak ada masalah di sini. Cumanya tidak ramai yang membeli dalam yang dalam jumlah yang besar sekali. Okey, Andika. Dan kita beralih daripada berita COVID kepada berita semasa dalam negeri, di mana baru-baru ini pihak gerakan PGA berjaya merampas pengedaran penjualan arak tanpa cukai bernilai sehingga ratusan ribu ringgit disandarkan. Dan Andika, kegiatan ini nampaknya semakin berleluasa jika tidak dibanteras. Dan mengikut pandangan anda sendiri, mengapa kes sebegini masih lagi berulang terjadi? Bagi saya, kes ini kerap terjadi kerana niat individu itu sendiri, iaitu penjenayah, untuk mendapatkan wang yang cepat sehingga berani untuk melakukan sesuatu yang menyalahi undang-undang. Tetapi perkara ini mungkin telah lama berlaku, cuma ia tidak dikesan atau dimaklumkan. Jadi kita harus berterima kasih kepada pihak berkuasa seperti PGA yang komited dan rajin untuk membanteras jenayah ini, walaupun dalam serba kekurangan seperti kekangan anggota, aset dan logistik, dan mungkin juga ada yang masyarakat sekitar yang bertindak sebagai mata dan telinga kepada jenayah mengenai kehadiran pihak berkuasa. Dan adakah ini merupakan rampasan penyeludupan yang terbesar untuk tahun ini ataupun yang kali pertamanya disandarkan? Silakan. Ini merupakan yang kedua. Setakat ini rampasan terbesar untuk tahun ini melibatkan minuman keras. Berlaku dalam bulan ini juga, iaitu pada 6 Mac di Kampung Gamburan Telupit. Agak jauh jugalah dari Sandakan, mungkin ambil masa perjalanan kereta 4 jam. Minuman keras dengan anggaran nilai RM249,850 selepas cukai. Memang bila ada rampasan membabitkan minuman keras, anggaran nilai itu selalunya RM100 ke atas selepas cukai sebab kuantitinya sememangnya banyak. Okey, Andika. Dan apakah hukuman yang akan dikenakan kepada pesalah? Okey, harap hukuman ini menggurungkan pesalah, ya. Okey, bagi penjualan barang tidak bercukai, pertuduhan boleh dibuat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 135-1-V-A Akta yang sama. Dan jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman denda tidak kurang 10 kali ganda nilai atau RM100,000 yang mana lebih tinggi, dan tidak melebihi 20 kali ganda nilai atau RM500,000 yang mana lebih tinggi. Penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, itu dia. Terima kasih, Andika. Itu dia langsung daripada Sandakan, Sabah. Terima kasih atas perkongsian yang saya kirakan cukup memberikan informasi kepada warga koresponden, dan kami akan berhenti rehat sekali lagi dan kembali selepas ini. Kembali semula dalam koresponden bernama, dan kita masih lagi ingin membincangkan mengenai penyakit COVID-19, dan kali ini kita bersama dengan Balkis Jamaluddin, wartawan Terengganu, di mana Balkis sedang pun berada di talian ketika ini, Balkis, dan mungkin Balkis boleh kongsikan mengenai perkembangan terkini COVID-19 di Terengganu, dan apakah yang dapat Balkis dapat kongsikan bersama kami khasnya dalam koresponden bernama di hari ini.
Okey, kalau setakat semalam ada satu berita yang tular, bukan berita lah, tapi kes yang tular di laman sosial Facebook berkenaan di Terengganu. Katanya ada satu kes COVID-19 yang di Hospital Jetih. Tetapi pengarah kesihatan Terengganu, Dr. Nur Azmi Yunus, beliau menafikan perkara tersebut dan dia mengatakan sehingga semalam tiada kes COVID-19 yang dirawat di mana-mana hospital di negeri ini. Jadi Dr. Nur Azimi juga menasihati masyarakat terutamanya di Terengganu supaya tidak sesuka hati berkongsi di sosial media apa sahaja berkaitan COVID-19 tanpa usul periksa daripada pihak berkaitan. Ya, kalau boleh elakkan daripada menerima berita palsu ya. Dan Balkis, mungkin Balkis boleh kongsikan mengenai tahap kesedaran pelindungan penyakit COVID-19 di Terengganu ketika ini bagaimana? Adakah sebilangan rakyat di sana telah mula memakai topeng pelindungan muka dan juga hand sanitizer? Kalau hand sanitizer tu memang kesedarannya adalah banyak tempat-tempat di sini menyediakan hand sanitizer dan juga kalau tengok daripada segi pemakaian topeng muka belum lagi maksudnya rakyat Terengganu dia belum lagi tidak panik sebab mungkin kita tiada lagi kes dan jadi kita tidak perlu panik. Tetapi kalau pergi ke mana-mana farmasi ke apa, kebanyakan topeng muka sudah habis dijual. Mungkin rakyat Terengganu ni beli dan disimpan untuk stok mereka dan akan pakai sekiranya mereka perlu. Dan bagaimana, adakah stok sanitizer dan juga penutup muka ketika ini masih lagi mencukupi di Terengganu ataupun mengalami kekangan daripada segi bekalan ataupun bagaimana? Dari segi bekalan itu kekurangan tu saya tak pasti, tetapi memang seperti saya cakap tadi, kalau pergi ke klinik atau farmasi memang kebanyakannya stok topi muka habis dijual. Tetapi kalau tengok dari kawasan tempat di Terengganu ni, rakyat dia belum lagi memakai topi muka. Ada hanya satu dua, hanya macam tergelintir, tak digunakan secara meluas lagi. Okey, Balkis, seperti kita tahu ya, berikutan COVID-19 pelbagai aktiviti-aktiviti yang melibatkan perkumpulan perhimpunan terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu. Dan bagaimana situasi di Terengganu ketika ini? Adakah sebarang aktiviti masih lagi terkawal dan tidak ada sebarang perubahan yang besar lah kalau ini, maksudnya majlis-majlis masih lagi berlangsung dan tidak ada yang dibatalkan kerana COVID-19. Mungkin seperti yang saya cakap tadi, sebab Terengganu masih lagi setakat ini bebas daripada wabak ini. Okey, Balkis, terima kasih di atas perkongsian mengenai perkembangan COVID-19 ya. Dan kita nak beralih kepada satu perkongsian yang seterusnya di mana saya difahamkan ya, Balkis hendak kongsikan kepada penonton koresponden kali ini ialah mengenai khasiat madu kelulut untuk kesihatan. Dan silakan Balkis. Okey, kenapa saya nak cakap pasal madu kelulut? Kerana madu kelulut ni pada tahun lepas dilancarkan Pelan Pembangunan Industri Kelulut tahun 2020 hingga 2030, yang mana pelan ini bertujuan mengangkat industri kelulut sebagai sumber pendapatan baru negara. Jadi kami di Rota Terengganu berpeluang untuk menemu ramah seorang pensyarah Fakulti Perniagaan Ekonomi Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, iaitu Profesor Dr. Nur Azura Sanusi, yang mana Profesor Dr. Nur Azura merupakan salah satu ahli jawatankuasa penyediaan Pelan Pembangunan Industri Kelulut negara ini. Jadi kalau ditanya dari segi khasiatnya, madu kelulut berbanding dengan madu biasa adalah, menurut penemuan dari UMT, madu kelulut mempunyai bahan antioksida yang lebih berbanding madu biasa, yang mana antioksida ini melambatkan proses penuaan, atau dalam kita kata dalam bahasa lain akan lebih awet muda kalau kita mengamalkan madu kelulut. Dan menurut dan menurut kajian Dr. Nur Azura ini, jual sehingga kini anggaran potensi madu kelulut di negara ini anggaran jualan dia boleh mencecah sehingga 3.3 bilion ringgit setahun sekiranya industri ini terus dimajukan dan diperkembangkan.
dan beliau juga menganggarkan rakyat Malaysia ketika ini setiap rakyat Malaysia mengambil madu lebih kurang 330 gram setahun. Okey, terima kasih Balkis atas laporan itu tadi. Itu dia khasiat madu kelulut. Baik untuk kesihatan bagi mereka yang mengalami masalah selsema dan juga untuk mencantikkan kulit sekiranya diamalkan berterusan. Itu adalah satu rahsia yang saya kirakan rejim untuk daripada bahan alami ya. Tak salah untuk mencuba. Dan koresponden bernama telah sampai ke penghujung rancangan hari ini di mana dalam menangani gejala COVID-19 di Malaysia sebagai rakyat Malaysia, seharusnya kita hendaklah bersama-sama menjaga kesihatan dan kebersihan diri serta keluarga agar kita semua dapat terhindar dari gejala ini. Elakkan diri dari mengunjungi tempat-tempat yang berisiko dengan jangkitan virus dan pastikan anda terus bersama kami untuk perkembangan berita semasa. Dan jangan lupa layari laman web kami di www.bernama.com bagi mendapatkan perkembangan terkini dan secara langsung bersama kami di Koresponden Bernama. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye-bye.